Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lin Nabil Karim wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid Jami' Parit Kasih beserta ahli tuan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, kerana pada malam ini dipertemukan kita lagi dalam kuliah ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita masuk kepada bab yang ketiga, iaitu agama yang diredai Allah ialah Islam. Kita telah pun melihat kepada bab wajib berpegang teguh kepada kitabullah. Pada malam ini kita tengok pula berkenaan dengan agama yang diredai oleh Allah ialah Islam. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, di dunia ini banyak agama yang lain selain daripada agama Islam. Di Malaysia sebagai contoh, ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama-agama yang lain yang dianuti oleh orang-orang yang berada di Sabah, Sarawak. Kita tak tahu agama apa mereka ikut. Tapi di sisi Allah tak ada agama yang diredai oleh Allah melainkan agama yang kita anuti sekarang ini, iaitu agama Islam. Sepatutnya kita kena melahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kerana kita ini dilahirkan sebagai seorang yang beragama Islam. Lahir saja di dunia, agama kita telah pun ditetapkan mengikut kepada keturunan kita, mengikut agama yang dianuti oleh ayah mak kita, datuk nenek kita, iaitu agama Islam. Maka sepatutnya kita melahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah.
Kerana agama yang kita anuti ini adalah agama yang diredai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah ialah Islam. Kemudian firman Allah lagi dalam surah Ali Imran juga ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang menurut jalan yang lain dari apa yang disyariatkan Allah sebagai agamanya, maka tidak sesekali akan diterima daripadanya. Sesungguhnya mereka inilah daripada golongan orang-orang yang rugi. Dalam Al-Quran Allah dah menjelaskan kepada kita bahawa agama yang diredai di sisi Allah hanya satu sahaja, iaitu agama Islam. Maka kalau kita kita mengikuti agama yang lain daripada agama Islam, maka sesungguhnya kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi agama yang kita ikut ini sekarang ini adalah agama yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Agama yang sebenarnya, agama yang mengajar kita tentang kehidupan di dunia, tentang mengesakan Allah, menyembah Allah, mempercayai tentang kewujudan Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada para malaikat. Ini yang dibawa oleh agama kita, agama Islam. Kalau tuan-tuan tengok dalam agama-agama yang lain, semua agama menyuruh orang yang mengikutinya, menganutinya, semua agama menyuruh supaya berbuat kebaikan. Tetapi bezanya agama kita dan agama yang lain ini adalah mereka ini tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi, kepada Rasul dan sebagainya. Sebenarnya orang-orang yang agama lain ini dia percaya, dia mengaku bahawa Allah itu ada, kan? Sebagai contoh orang Cina, orang yang beragama Buddha, dia kata itu Tuhan Allah marah. You jangan buat jahat, nanti Tuhan Allah marah. Dia tahu Tuhan Allah itu ada, tetapi dia tak beriman kepada Allah. Jadi hadis yang kita nak tengok ini ialah hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh dalam kitab Mustikah Hadis. Hadis yang ketujuh ini daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ketujuh ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok tuan-tuan, Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Abu Hurairah ni bukan nama sebenar. Abu Hurairah ni bukan nama sebenar dia. Nama sebenarnya ialah Abdurrahman bin Sahra Ad-Dawsi. Tetapi Nabi menggelarkannya dengan panggilan Abi Hurairah, ataupun ada yang panggil Abu Hurairah. Abu Hurairah, Abi Hurairah tu samalah. Ada yang panggil Abi Hurairah, ada yang panggil Abu Hurairah. Abu Hurairah ini cuma panggilan Nabi, panggilan ataupun gelaran yang diberikan Nabi kepada Abdurrahman ini. Sebagai contoh bagi kita lah, kita kalau kat kampung, nama dalam IC lain, tapi panggilan kat kampung lain. Kadang-kadang orang panggil, ada orang cari kita kat kampung, katakan kita nama dalam IC katakan Sulaiman, tapi dekat kampung orang panggil kita lain, maka tak jumpalah.
Sebagai contoh, dekat tempat saya, kat kampung saya tu, ada nama seorang hamba Allah ni, namanya Atan bin Kamis. Bila orang cari dia, orang sebut Atan bin Kamis dekat kampung, tak kenal. Rupanya orang kampung panggil dia Atan Kojek. Atan Kojek. Bila sebut Atan Kojek, orang kenal. Tu rumah kat ujung sana. Bila sebut Atan bin Kamis, orang tak kenal. Jadi ini yang berlaku kepada pada Abdul Rahman. Nabi memberikan gelaran kepadanya dengan nama Abi Hurairah. Disebabkan apa, tuan-tuan? Disebabkan Abu Hurairah ini dia suka kepada kucing. Abu Hurairah ni dia sayang, kasihkan kepada kucing. Dia ada seekor kucing yang besar. Kalau dia pergi mana-mana, dia akan bawa kucing tu sekali. Sampaikan dia solat pun, kucing tu diletakkan dalam kocik jubah dia. Dia letakkan kucing tu dalam kocik jubah dia. Sayangnya dia ini pada kucing. Maka Nabi menggelarkannya sebagai Abu Hurairah. Sebab itu Nabi gelarkan dia. Dan dia suka. Dia suka. Nabi panggil dia ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ya Abi Hurairah. Dia suka. Dia suka dengan panggilan yang Nabi berikan kepada dia. Sebab itu kita, tuan-tuan, jangan panggil orang dengan panggilan yang orang tak suka. Kalau kita nak panggil orang itu dengan panggilan yang baik, jangan panggilan yang dia tak suka. Seperti Abu Hurairah ni, dia suka Nabi panggil dia Abu Hurairah. Maka kekallah namanya dalam hadis-hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abi Hurairah. Dan kalau kita tengok sejarah Abu Hurairah ini, Abu Hurairah ini bukan seorang sahabat yang mula-mula memeluk Islam. Tak. Abu Hurairah ni agak lambat. Dia di antara sahabat Nabi yang lambat memeluk Islam. Dia bukan seperti Abu Bakar, dia bukan seperti Ali bin Abi Thalib, dia bukan seperti Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah yang merupakan golongan yang terawal memeluk agama Islam. Abu Hurairah ni lambat memeluk Islam. Kalau kita baca sejarah dia, Abu Hurairah ini memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Selepas Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, tahun ke-7 barulah Abu Hurairah memeluk agama Islam. Selepas berlakunya peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar. Dalam Islam, tuan-tuan, banyak berlaku peperangan. Ada peperangan Badar, ada peperangan Uhud, ada peperangan Khandaq, ada peperangan Khaybar. Banyak peperangan yang berlaku ketika mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah ini memeluk Islam tahun ke-7 Hijrah selepas berlakunya peperangan Khaybar. Nabi berperang dengan golongan Yahudi, iaitu daripada kalangan Bani Qunaiqah, Qainuqah, Bani Nadir dan Bani Huraizah. Nabi berperang dengan ketiga-tiga puak ini dalam peperangan Khaybar. Dan ketika itulah, selepas itulah Abu Hurairah ini memeluk agama Islam. Kalau kita tengok, tuan-tuan, hebatnya Abu Hurairah ini, dia memeluk agama Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Manakala baginda Nabi SAW wafat pada 10 tahun ke-10 Hijrah. Bermaksud Abu Hurairah ini memeluk agama Islam lebih kurang 3 tahun dia bertemu dengan Nabi, sebab Nabi wafat pada tahun ke-10 Hijrah. Tapi dalam masa 3 tahun dia memeluk Islam ini,
Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 3 tahun sahaja dia bersama dengan Rasulullah, tetapi dialah golongan sahabat, antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Kerana ke mana sahaja Nabi pergi, Abu Hurairah ini akan ikut. Dan apa sahaja perkataan yang keluar daripada mulut Nabi, Abu Hurairah ni akan ingat. Apa yang Nabi cakap, dia terus ingat. Daya ingatan Abu Hurairah ini sangat bagus. Sebab itu dia banyak meriwayatkan hadis. Kalau tengok dalam kitab, dia Abu Hurairah ini dia menghafal lebih daripada 6,000 buah hadis Rasulullah. Dalam masa 3 tahun dia bersama dengan Rasulullah, 6,000 hadis dia hafal. Hebat tuan-tuan, Abu Hurairah ni hebat. Sebab itu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah bukannya hadis yang dhaif. Kebanyakan, boleh katakan kesemua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, hadisnya ialah hadis yang sahih. 3 tahun dia boleh hafal 6,000 hadis tuan-tuan. Menunjukkan hebatnya periwayat hadis yang namanya Abu Hurairah. Kita ni tuan-tuan nak hafal satu hadis pun susah. Kebanyakan kita ni tuan-tuan, bila saya tengok kadang-kadang kita ini lebih sibuk ataupun kita ini lebih tertarik, kita ini lebih kepada untuk kita menghafal Al-Quran. Tak banyak di antara kita ini yang berminat untuk menghafal hadis-hadis. Sepatutnya apabila kita ini minat untuk menghafal Al-Quran, dalam masa yang sama kita cubalah menghafal hadis-hadis daripada Nabi SAW. Jadi seimbang. Al-Quran kita hafal, hadis pun kita hafal. Biar tak banyak tak apa tuan-tuan, hadis yang kita hafal tu hadis yang pendek-pendek pun tak apa, hadis yang asas. Kita nak hafal macam Abu Hurairah ni 6,000 hadis memang tak boleh hafal. Contoh kalau tuan-tuan nak hafal hadis, tuan-tuan ambil kitab Imam An-Nawawi, Al-Hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi. Hadis 40 Imam Nawawi tu tuan-tuan ambil, tuan-tuan hafal. 40 hadis je hafal pun dah cukup. Hadis Imam An-Nawawi 40 hadis kita hafal. Bermula daripada hadis berkenaan dengan niat sampailah habis. Jadinya tuan-tuan, hadis ini berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku kata Rasulullah, maksudnya kita semua akan masuk ke dalam syurga. Yadkhulunal jannah, kita semua akan masuk syurga. Ini Nabi kata, kita umat Nabi semuanya akan masuk ke dalam syurga. Illa man aba, kata Rasulullah, kecuali ada satu sahaja kumpulan, satu sahaja golongan daripada kalangan umat Nabi yang tak akan masuk dalam syurga. Maka kata Rasulullah, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah golongan yang enggan, yang takkan masuk ke dalam syurga ini? Maka jawab Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, sesiapa yang taat kepadaku akan masuk ke dalam syurga, dan sesiapa yang derhaka kepadaku
maka sesungguhnya dialah golongan yang enggan masuk ke dalam syurga. Bermaksud apa sini tuan-tuan? Maksudnya, kalau kita ini taat kepada Rasulullah, maka semestinya kita ini mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Agama Islam ini agama yang dibawa oleh Nabi. Jadi kita sebagai umat Nabi, kita taat kepada Nabi, maka kita ikut agama yang dibawa oleh Nabi. Nabi tak bawa agama yang lain. Nabi cuma membawa satu agama, iaitu Islam. Maka kalau kita nak selamat kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat, maka ikutlah agama yang telah dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nescaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kita ni, tujuan kita hidup kat dunia ni tuan-tuan, bukan kita nak selamat di dunia sahaja. Di dunia ini kita nak selamat, tetapi lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana penentuan kita, hidup kita yang kekal abadi, hidup kita yang selama-lamanya adalah di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini paling lama pun kita hidup 80 tahun, 90 tahun. Ada yang umurnya panjang 100 tahun. Itu paling lama kita hidup. Tetapi di akhirat, kita hidup selama-lamanya. Tak ada istilah kematian. Apabila kita dah sampai di akhirat nanti tuan-tuan, itulah tempat tinggal kita yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Dunia yang kita hidup hari ini, dunia ini akan Allah hancurkan. Apabila berlakunya kiamat, maka dunia ini pun dah tak ada. Dunia ini dan segala apa yang ada dekat dunia ini akan hancur. Sebab itu dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesiapa yang di antara kita ini yang tidak mengikut agama yang dibawa oleh baginda Nabi ini, iaitu agama Islam, maka kita ini akan terpengaruh, kita akan tertarik dengan kehidupan di dunia. Dekat dunia ni tuan-tuan, kehidupan kita ni cuma dia akan, kalau kita tak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi, kita akan tertarik, kita akan sayang kepada dunia ni lebih kepada akhirat. Itu yang kita tak nak. Bukan bermakna kita hidup kat dunia ni kita tak payah buat apa-apa. Bukannya bermaksud dekat dunia ni kita tak perlu pentingkan. Di dunia ini pun kita perlu cari berapa banyak amalan yang kita nak bawa di akhirat nanti. Tapi sepanjang kita hidup dekat dunia ini, kita juga memerlukan kepada rezeki. Kita memerlukan kepada makanan, kita memerlukan kepada tempat tinggal, kita memerlukan pakaian dan sebagainya. Maka di dunia ini pun kita kena cari apa yang kita perlukan. Kita perlu cari rezeki, kita perlu rumah, kita perlu pakaian. Jadi kehidupan di dunia ini pun penting. Tetapi di akhirat lebih penting. Itu yang kita kena faham. Di dunia ini penting, di akhirat itu lebih penting. Maka kita gunakan dunia ini dengan sebaik-baiknya, supaya di akhirat ini kita akan rasa lebih selamat. Kalau boleh tuan-tuan, kita perbanyakkanlah amal ibadah kita. Janganlah kita buat dosa-dosa yang besar. Kita banyakkan beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Di tempat saya pada minggu lepas, kalau tuan-tuan ada dengar cerita lah, ada berlaku satu kemalangan di jambatan dekat Punggol. Kalau tuan-tuan dengar lah, ada meninggal. Yang bawa motor tu perempuan. Nama dia orang panggil, kalau dekat Punggol tu, nama sebenarnya Tumini. Nama panggilannya Jepun.
Saya tak tahu kenapa orang panggil dia Jepun. Saya pun pelik juga mula-mula. Saya pun kenal dia, orang panggil dia Jepun, jadi saya pun panggil dia Jepun. Saya tak tahu nama sebenar dia. Sampailah dia meninggal dunia, baru tahu nama dia yang sebenar, Tumini binti Minhat namanya. Panggilnya Jepun. Saya rasa mungkin rupa dia ada macam Jepun sikit. Dia putih, orangnya putih, sepet-sepet sikit. Mungkin orang tu panggil Jepun lah. Dulu anak dia saya ajar. Anak dia sekolah dulu saya ajar. Meninggal dunia tuan-tuan. Sepanjang kehidupan yang saya kenal, dia memang orang susah. Datang rumah jual udang, jual sotong, jual belangkas. Dia jual kat rumah-rumah. Nak beli tak? Pernah datang rumah saya pukul 10 malam jual belangkas. Tapi mengenangkan ialah dia orang mencari rezeki. Belilah juga seekor 2 ekor kan. Mengenangkan dia pun anak murid saya, anak dia tu anak murid saya. Dia beli juga. Tapi sepanjang kehidupan yang saya kenal dia, memang orang banyak bercerita benda yang tak elok pasal dia. Banyak orang bercerita benda yang tak elok pasal dia. Orang cerita dia ni macam ni lah. Orang cerita dia ni buat macam ni lah. Masuk kebun sawit buat macam ni lah, apalah. Dah bagai macam-macam. Tapi saya tak pernah nampak apa yang orang ceritakan. Apa yang dia buat, saya tak pernah nampak. Tak tahulah, mungkin orang lain ada nampak. Tetapi Allah itu maha adil tuan-tuan. Apa yang kejahatan yang dia buat, orang bercerita, orang nampak. Tapi kita ini tuan-tuan, kejahatan yang kita buat kadang-kadang orang tak nampak. Kita ni depan orang nampak baik, tapi belakang orang kadang-kadang kita buat benda yang tak baik. Itu lebih teruk daripada orang yang buat kejahatan yang orang nampak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil tuan-tuan. Orang bercerita tentang apa, tentang buruk tentang dia pun, saya tak pernah dengar sekali pun dia bercerita tentang orang lain pada orang. Dia tak pernah cerita pun tentang keburukan orang lain pada orang lain. Bila orang cerita tentang dia, dia senyum je. Dia tak cakap apa pun. Mungkin ada kebaikan yang dia buat yang kita tak tahu. Allah berikan kemuliaan pada dia, dia meninggal pada hari Jumaat. Yang tak semua orang terpilih untuk meninggal pada hari Jumaat, penghulu segala hari. Hatta kan orang-orang yang baik sekalipun kadang-kadang tak meninggal hari Jumaat. Tapi bila dia meninggal hari Jumaat, saya rasa saya bermuasabah diri. Saya rasa macam rupanya apa yang dia buat itu urusan dia dengan Allah. Tetapi apabila kematian dia, Allah tunjukkan dia meninggal pada hari Jumaat, itu satu permulaan yang baik bagi dia. Satu permulaan yang baik bagi dia, sebab dia meninggal hari Jumaat, penghulu segala hari. Dan dalam hati saya kata, mungkin ada yang dia buat, kebaikan yang dia buat, yang dia tak tunjuk pada orang. Yang orang nampak cuma kejahatan dia saja. Sebab itu tuan-tuan, dalam agama Islam ini kita jadikan sebagai pedoman kita, panduan hidup kita dekat dunia. Kerana dalam Islam ini Allah dah gariskan kepada kita semua sekali. Semua ilmu, semua peraturan hidup kita ini ada dalam agama Islam. Dari segi hukum, haram, makruh, harus, sunat, wajib, semua dah ada hukumnya. Maka kita kena ikut. Kita kena ikut tuan-tuan. Islam ini agama yang Allah dah gariskan cukup mudah bagi kita. Sebagai contoh dalam bab solat, Islam menyuruh kita supaya mendirikan solat walau macam mana keadaan kita sekalipun, jangan kita tinggalkan solat. Dalam Islam kata tak boleh solat dengan cara berdiri, kita boleh solat dengan cara duduk. Tak boleh duduk.
Islam ringankan lagi dengan cara berbaring. Berbaring pun kita boleh sembahyang. Bukan alasan kita kata aku sakit, aku baring, tak boleh sembahyang. Islam dah beri kebenaran, Islam dah berikan keringanan. Orang yang tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, terlentang mengiring. Mengiring tak boleh bergiring, tak boleh juga baring. Nak sembahyang ni, gunakan isyarat. Dan boleh guna isyarat lagi. Tak mampu isyarat juga, gunalah niat. Itu yang paling lemah lah tu. Yang paling last lah. Islam dah bagi kita keringanan yang banyak, tapi masih ada di antara kita yang tak ambil peluang. Masih ada lagi di antara kita yang meninggalkan solat. Dalam bab solat juga, kalau kita musafir, agama Islam dah beri kita keringanan, boleh jamakkan solat. Solat zuhur boleh jamakkan dengan asar. Asar boleh jamakkan dengan zuhur. Maghrib boleh jamak dengan isyak. Isyak boleh jamakkan dengan maghrib. Bukan sahaja jamak, Allah bagi juga qasar. Boleh pendekkan. Sembahyang yang 4 rakaat boleh pendek jadi 2 rakaat. Maka kita gunakan tuan-tuan apa yang Islam dah bagi pada kita. Kita cuba sehabis baik, kita turut apa yang telah dibawa oleh agama Islam. Sebab itu dekat Malaysia ini, kalau tuan-tuan tengok perlembagaan Malaysia, saya dulu masa belajar ada belajar tu, masa saya kat universiti dulu saya ada belajar tentang Federal Constitution, perlembagaan negara. Dalam perlembagaan negara itu jelas tertulis agama rasmi Malaysia adalah agama Islam. Itu nombor 1. Agama rasmi bagi negara kita adalah agama Islam. Maka kita yang lahir sebagai seorang Islam, maka kita kena ambil peluang ini dengan sebaik-baiknya. Kita pertahankan agama Islam yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana agama Islam ini akan berkekalan sehingga nanti hari kiamat tuan-tuan, Islam ini akan menang. Siapa yang mempertahankan agama Islam? Kitalah. Orang yang beragama Islam, yang lahir sebagai seorang Islam, kita pertahankan agama Islam. Jangan kita burukkan agama Islam itu dengan perbuatan-perbuatan kita yang tak baik. Sebab sekarang ini tuan-tuan, ada juga orang-orang yang agama lain ini, dia cuba untuk ajak orang-orang Islam supaya keluar daripada Islam. Sebagai contoh agama Kristian. Agama Kristian tuan-tuan, setiap kali pergi ke gereja, dia bagi duit. Kalau penganut dia, contohlah orang Kristian ni, dia ada masalah, contoh dia tak ada sumber makanan ke, tak ada kewangan dan sebagainya, dia pergi gereja. Gereja boleh bagi dia duit, gereja boleh bagi dia makanan, sumber makanan, boleh bagi dia beras dan sebagainya. Jadi kenapa agama Islam ini, apabila ada saudara mara kita yang tak berkemampuan, kadang-kadang kita susah nak tolong. Tapi di masjid ini tahniah, ada rak makanan. Kalau susah-susah boleh ambil. Tapi janganlah yang senang-senang tu ambil. Tak capai matlamat lah kalau yang senang tu ambil. Diadakan bank makanan tu, diadakan supaya orang-orang yang tak ada makanan, yang susah tu ambil. Kadang-kadang rak tu kosong bukan sebab orang susah ambil, orang senang ambil. Nak pergi kedai dah tutup malam-malam, dia nak beli teh katakan, dekat sini ada teh, dia pun ambil teh kat sini. Itu sebenarnya untuk orang yang susah kan. Jadi sebenarnya satu permulaan yang bagus, yang baik pada kita kan. Bermula daripada kita PKP hari itu kan, kita buat masjid, buat bank makanan.
Ha, kalau ada orang yang kena COVID, AJK masjid pergi hantar, kan? Itu menunjukkan bahawa Islam ini satu agama yang menjaga hubungan baik sesama manusia. Kalau ada kawan-kawan tuan-tuan yang tak datang masjid, yang jarang-jarang datang masjid, kita ajak dia datang masjid. Penduduk Baik Kasih ni ramai ni. Kalau datang masjid ni penuh rasanya. Apa salahnya kita buatkan satu program hebahan, ajak orang-orang kampung datang masjid. Tanamkan dalam hati mereka cintakan masjid. Masjid dah cantik, kan? Dah ada pintu terbuka sendiri dah. Tu pun orang tak datang lagi. Masya Allah. Tu kita sedih. Kebanyakan lebih suka duduk rumah. Kita ajak datang ramai-ramai. Kerana di masjid inilah sebagai lambang Islam itu bersatu padu. Jangan harapkan hari Jumaat je. Hari Jumaat baru ramai. Hari lain dah tak ada. Kata orang tu tuan-tuan, kalau tak dapat datang 5 waktu, datang 2 waktu pun dah cukup. Tak dapat datang 2 waktu, buat permulaan ni 1 waktu pun cukup. Nanti lama-lama bila dia dah datang masjid, hari-hari dia datang, maka hati dia tertarik kepada masjid, dia akan datang. Sebab saya faham tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang suka datang masjid ini, cuba kalau 1 hari tak datang. Orang yang kalau hatinya dah tertarik pada masjid, kalau 1 hari dia tak datang masjid, dia akan rasa tak lengkap. Sebab tak kena. Sebab apa? Sebab hati dia ni memang dah terpaut pada masjid. Jadi kita boleh tuan-tuan, kita boleh sama-sama supaya meramaikan. Di sini pun kira ramai. Di sini terus terang saya kata ramai. Di tempat lain agak kurang. Di tempat lain agak kurang. Tempat saya terutamanya, tak payah cerita jauh-jauh, tempat saya kurang. Berbeza dengan sebelum daripada COVID, sehinggalah selepas COVID, jauh perbezaannya. Kutipan Jumaat pun kadang, kalau dulu banyak, sekarang dah kurang, hampir separuh kurangan. Kalau dulu masjid saya, kalau sebulan kutipan Jumaat boleh cecah kepada 15,000 ke 20,000. Sekali Jumaat boleh dapat dalam lebih kurang 4,000, 5,000. Tapi lepas PKP ni 2,000 lebih. Paling banyak 3,000 lebih. Inflasi. Harga barang naik. Harga ayam naik, harga telur naik. Jadi orang pun nak bersedekah pun dia kena, kalau ada dalam kocek tu ada RM10 dengan RM5. Kalau dulu dia bagi RM10, dah sebabkan harga barang mahal, dia bagi RM5. Tapi sekurang-kurangnya dia sedekah juga, alhamdulillah. Niat kita tu ikhlas sedekah kerana Allah, tak kira nilainya berapa. Ada RM1 pun jadi tuan-tuan. Ada 5 sen dalam duit, dalam kocik 5 sen pun bagi je lah. Sebab harga barang mahal kan. Apa boleh buat tuan-tuan? Inilah zaman yang kita perlu tempuhi. 2 tahun kita diuji dengan COVID. Sekarang ini diuji pula dengan harga-harga barang yang naik. Lepas tu kelapa sawit pula dah turun harga. Kalau sebelum ni 1,000 lebih, wah, senyum sampai ke telinga, panjang. Duit tu kata orang dalam kocik tu tebal. Tapi bila dah turun 600 lebih, tak silap saya hari ni. 600 lebih. 500. Tak lama lagi turun lagi tu. Dia akan turun lagi tu. Dia akan turun. Pernah turun sampai 400 lebih kan? Tak. Tapi bila tengok dengan keadaan ekonomi ni, kita jangka dia akan turun. Tapi insya-Allah tuan-tuan, berkat kita berdoa, berkat kita kesabaran kita, walau macam mana sekalipun, rezeki yang Allah bagi banyak ke sikit, itu juga namanya
rezeki. Pandai-pandailah kita uruskan. Saya sendiri pun terkesan juga tuan-tuan. Walaupun saya gaji tetap pun terkesan juga. Harga barang naik. Kalau dulu belanja RM50 penuh troli. Sekarang ni berapa barang yang dapat? Jadi kita pun terasa sama-sama semua terkesan. Maka kita doalah. Kita boleh berdoa kepada Allah dimurahkan rezeki kita, dilimpahkan rezeki kita. Mudah-mudahan tak ada rezeki kat tempat sini, kita ada rezeki kat tempat yang lain. Sebab itu sekarang ni perlunya tolong-menolong di antara kita ni, kita bantu-membantu. Itu indahnya agama Islam. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, cukup sampai di sini pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi 2 minggu insya-Allah. Jadi segala salah dan silap saya mohon ampun dan maaf. Apa yang saya sampaikan ini tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun telah meninggal dunia. Ini cuma kita cerita saja. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang baik kita ambil ikhtibar dan apa yang tak baik kita tinggalkan insya-Allah. Jadi marilah kita tutup majlis kita ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.